Okey, habis dah masa sekarang 5.50. Jadi masing-masing boleh tengok kat depan. Okey, jangan pandang rendah tau kan. Jangan pandang rendah bila kita dapat soalan yang senang. Ingat, fokus cikgu ni bukan DEF yang depan ni. Fokus cikgu kalau kita tengok buku teks. Habis je kelas, lagi 30 minit yang terakhir, kamu dah boleh buat soalan A, buat soalan B, buat soalan C. Tu fokus cikgu. Okey, sekarang soalan D, indeks dia adalah 0.23. Maksudnya dia kuasa 5. Jadi dia berulang sebanyak 5 kali. 0.23, 0.23, 0.23, 0.23, 0.23. Dia berulang sebanyak 5 kali. Kalaulah kita pergi kepada soalan E, 9 kuasa 7. Maksudnya 9 tu berulang sebanyak 7 kali. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Negatif P. Nampak tak negatif dekat sini dia buat kurungan? Jadi negatif P dia berulang sebanyak 5 kali. Negatif P, negatif P. Darab lagi, negatif P. Darab lagi, negatif P. Jadi dekat sini, apa cikgu nak pesan dekat kamu? Kalau nombor asas tu apa? Cikgu ulang balik. Ni nombor asas yang warna biru ni. Kalau nombor asas ada negatif, contoh negatif 3, kamu kena buat kurungan. Kalau juga nombor asas tu dalam keadaan pecahan, bila kita nak jadikan dia indeks, kamu kena buat juga pecahan. Ni dia. Ni dia, ramai sangat yang tak tahu. Cikgu dah terang dah kenapa kena buat kurungan. Reason dia, kalau untuk pecahan, kalau kita tak buat kurungan, 2/3 kuasa 5, maksudnya kamu hanya buat 2 ni je yang kuasa 5, 3 tu tak. Sama juga dengan negatif 5. Bila kita buat negatif 5 kuasa 4, maksudnya kamu buat 5 tu je kuasa 4, negatif tu tak. Padahal negatif ni dia kuasa 4 juga. Sebab apa? Dia berulang sebanyak 4 kali. 1, 2, 3, 4. Sampai sini semua jelas ke? Boleh faham? Okey ke semua? Okey, bagus. Okey, Afham. Dah sihat belum sakit kepala? Mana dah Afham ni? Dah. Masuk sebiji Afham? Tak dengar pula. Okey, habis dah. Kita pergi pula kepada soalan yang belah bawah ni. Soalan nombor 2 kita tak jawab. Soalan nombor 2 dia sama je macam A, B, C, D, E, F. Okey, tapi untuk soalan nombor 2, cikgu nak pesan dekat kamu antara soalan B dengan E. Soalan B dengan E. Okey, kita tengok kepada soalan nombor B dengan E. Macam cikgu cakap, negatif 4 kuasa 3. Negatif 4 kuasa 3. Bila dia dalam keadaan negatif, kamu kena buat kurungan. Mesti buat kurungan. Siapa tak buat kurungan, dia salah. Walaupun dalam kalkulator. Dalam kalkulator lagilah wajib kamu letak kurungan. Okey. Contoh, negatif 4 kuasa 3 ni sebenarnya negatif 4 darab dengan negatif 4. Okey, cikgu nak masing-masing ambil kalkulator sekarang. Cikgu nak buktikan dekat kamu kenapa buat kurungan. Okey, sekarang masing-masing cuba tekan negatif 3 kuasa 2. Kita nak buka ni. Okey, negatif 3 kuasa 2. Situasi pertama kita tak buat kurungan. Negatif 3 kuasa 2 dapat berapa? Negatif 9. Apa? Dapat berapa? Negatif 9. Okey, kalau dekat sini kita dapat negatif 9. Okey, jadi masing-masing tengok pula situasi dekat bawah, kita buat kurungan. Negatif 3 dalam kurungan kuasa 2 dapat berapa? 9. Ya, kita dapat 9. Okey, mana satu jawapan yang betul? Cara nak cek dia, kamu tekan tanpa ada indeks. Kamu tekan negatif 3 darab negatif 3 dapat berapa? 9. Jadi, jawapan yang kamu buat kurungan tu betul nak dibandingkan dengan jawapan yang kamu tak buat kurungan. Ni 9, ni 9.
Jadi kenapa dia salah dekat sini? Sebab kamu hanya buat pengulangan pendaraban bagi nombor 3 sahaja. Okey, habis dekat situ. Okey, seterusnya. Seterusnya. Cikgu bagi masa untuk salin. Sampai sini jelas ke semua? Boleh faham ke? Boleh cikgu. Okey, yang lain nak dengar suara sikit? Boleh juga. Okey, sekarang kita buat pula situasi yang kedua. Cikgu buat untuk pengulangan pendaraban bagi dalam keadaan pecahan. Ni salin tau nota cikgu ni. Pecahan. Pecahan pun mesti buat kurungan. Untuk pecahan mesti buat kurungan. Jadi kalau kita tak buat itu macam mana cikgu? Okey, cikgu akan buktikan kenapa jawapan dia salah kalau kita tak buat kurungan. Okey, kita buat 2/3 darab 2/3. Okey, ini situasi kita sekarang. Kita ambil situasi yang pertama tanpa kurungan. 2/3 kuasa 2. Kamu tekan je dalam kalkulator. Kamu tekan tak ada kurungan 2/3 kuasa 2. Dapat berapa? Cuba kamu tekan. 2/9. Okey, jadi dekat situ kamu akan dapat 2/9. Okey. Jadi sekarang ni kita buat pula kurungan. Kurungan 2/3 kuasa 2 sama dengan berapa? Cara nak tekan kalkulator dia adalah kamu tekan macam tadi je, cuma kamu buat kurungan, tambah dia punya kurungan. Okey, cuba tekan dapat berapa? 4/9. Iya, kita dapat 4/9. Jadi jawapan yang betul yang mana? Jawapan yang betul adalah yang ada kurungan. Itu cara dia. Jelas ke semua? Boleh faham ke? Boleh cikgu. Untuk siapa-siapa yang tak faham kenapa cikgu cakap 4/9 betul, kita ambil keadaan dalam dia tak ada indeks. Contoh 2/3 darab 2/3. Okey, kamu boleh je tekan kalkulator ni sebiji. Kamu tekan 2/3 darab 2/3. Aulia cuba tekan dapat berapa? Cuba siapa-siapa tekan. Siapa-siapalah siapa dapat jawapan dulu. 4/9. Iya, kita dapat 4/9. Jadi ni salah. Ni salah. Ini adalah situasi bila kita nak letak indeks. Indeks bila dia ada nombor negatif dan nombor pecahan mesti buat kurungan. Jangan tak buat kurungan. Kamu kena faham bila kamu salah satu je step kamu salah, yang lain pun akan salah. Okey, dengar cakap cikgu tu. Okey, Faril, jelas ke? Boleh faham? Boleh juga. Okey, bagus. Okey, habis dah soalan B dan E. Scarlett boleh dengar ke suara cikgu? Mana ada Scarlett? Scarlett, macam mana periksa? Okey ke periksa? Okey. Scarlett, masuk ke apa yang cikgu ajar tu? Masuk kali. Apa? Masuk. Masuk sebiji ke half-half? Tidak juga sebiji lah. Tak sebiji. Oh, okey. Ada berapa kawan-kawan? Ada 4-5 orang je dapat sebiji. Dapat set lain lah tu. Tapi tak apalah. Nanti share makan sekali. Okey? Boleh. Okey, habis dah untuk penjelasan kenapa ada kurungan. Okey, yang ni cara dia kat sini adalah bila dia dalam keadaan indeks. Bila dia dalam keadaan indeks. Maksudnya 243. 243 dekat sini dia letak 3. Maksudnya kamu kena fikirkan 3 kuasa berapa dapat 243. Jadi untuk dekat sini kita akan test dia. Cikgu akan buat satu soalan je tau ini tau. Kita akan test dia pakai kalkulator. Senang je. Contoh kalau kamu dapat periksa macam ni kan. 3 ni kuasa berapa dapat 243. Punyalah senang, kamu ni ada kalkulator dah. Kamu tinggal tekan
3 darab 3. Okey, 3 darab 3. Okey, 3 darab 3 kamu tekan dalam kalkulator dapat berapa? Ha, 9. 9. Okey, sekarang tekan darab. Lepas tu tekan 3. Nanti lepas kamu tekan dalam kalkulator kan dapat 9 kan? Bila kamu tekan darab, dia akan keluar answer tau. Answer ni maksudnya kamu menggunakan 9 tadi untuk darab 3. Jelas ke semua? Boleh faham? Boleh cikgu. Okey. Sekarang kita tekan darab 3 lagi, kita dapat 27. Jadi sekarang untuk 3 tu dah berapa kali didarab? Kamu kena kira lah yang tu. Kamu kena kira yang tu. Jadi dekat sini contohlah 3 darab 3 kita tekan kalkulator kita dapat 9. Bila kamu tekan je kamu tekan je simbol darab dalam kalkulator dia akan keluar answer tau. Answer kamu tekan je darab 3. Bila kamu tekan answer darab 3 kamu dapat 27. Lepas tu jangan ambil 27. Kamu tekan je darab nanti dia akan keluar answer. Answer ni maksudnya dia guna 27 tadi untuk darabkan dengan 3. Okey, dapat 81. Kamu tekan je darab. Nanti kalkulator akan buat answer. Answer ni maksudnya dia ambil answer ni darabkan dengan 3. Jadi dekat situ kamu dapat 243. Habis dekat situ. Jelas ke semua? Boleh faham? Boleh go. Boleh cikgu. Okey. Okey, cikgu akan ini cara yang pertama. Cara pertama dalam kalkulator. Okey, sekarang kita pergi kepada cara yang kedua. Sebenarnya cara yang kedua ni sama sahaja cara yang pertama. Ni cara pakai kalkulator tau. Okey, kamu tekan 3 darab 3, kamu dapat 9. Lepas tu, lepas kamu tekan 3 darab 3 dapat 9 kan? Kamu tekan darab 3, kamu akan dapat answer darab 3. Lepas tu kamu dapat 27. Lepas tu kamu tak payah tekan apa-apa. Kamu tekan sama dengan terus. Kamu tekan sama dengan terus. Okey, cuba tekan sama dengan, nanti nombor dia akan berubah. 81. Nombor dia akan berubah 243. Maksudnya dekat sini kamu tekan sama dengan sahaja. Jelas ke semua? Boleh faham? Boleh go. Boleh cikgu. Okey, jadi sekarang 3 ni kuasa berapa? Yang ni kamu kira lah. 1, 2, 3, 4, 5. Maksudnya dekat sini 3 kuasa 5. Tu cara dia. Maksudnya dari tadi, contoh kita ambil pula contoh nombor 2. Okey, soalan B. Kita ambil soalan B ya semua. Okey, kita tengok kepada soalan B. Okey, soalan B ni kita 64 tau. 64. Kita nak tahu 2 kuasa berapa dapat 64. Jangan tekan 2 kuasa 2, 2 kuasa 3 semua. Tak payah. Kamu ambil kalkulator, kamu tekan 2 darab 2. 2 darab 2 dekat sini maksudnya 2 kuasa 2. Okey, kamu tekan kalkulator 2 darab 2. Okey, cuba tekan sekarang dapat berapa? Dapat berapa? 4 cikgu. 4. Sekarang tekan darab 2. Bila sekali kamu tekan darab, dia akan terus automatik kepada answer. Okey, sekarang cuba kamu tekan darab berapa? Darab 2 dapat berapa? 8. 8. Okey, sampai step yang seterusnya kamu tekan je simbol sama dengan. Okey, tekan simbol sama dengan, nombor dia akan berubah jadi berapa? 16. Ya, tekan lagi simbol sama dengan, nombor dia akan berubah jadi berapa? 32. Ya, tekan lagi simbol sama dengan, nombor dia akan berubah. Dapat berapa? 64. Itulah maksud cikgu. Sekarang ni nak kira dia kuasa berapa? Ni 1, ni 2, ni 3, ni 4, ni 5, ni 6. Jadi 2 kuasa 6. Itu cara dia kalau kita nak dapatkan jawapan dia. Sekarang ni ni jawapan dia 2 kuasa 6 dapat 64. Jelas ke semua? Boleh faham? Jelas ke? Boleh faham ke semua? Boleh go. Boleh cikgu. Baik. Okey, 2 kuasa 6 ni pula cikgu nak ajar kamu cara tekan kalkulator. 2 kuasa 6, 2 kuasa 6 bila kita tekan dalam kalkulator, macam mana nak tekan dalam kalkulator? Cara dia adalah kamu buat simbol topi.
Sebab apa? Sebab dalam kalkulator hanya ada dua kuasa 2 dan kuasa 3. 2 kuasa 6, kuasa 7, kuasa pecahan, kuasa negatif semua tak ada. Jadi sekarang bila kita nak buat dia tekan dalam kalkulator adalah kamu kena buat simbol topi. Okey, masing-masing tekan simbol topi. 2 topi 6 dapat berapa? Ha. 64. Ia 64. Jadi itulah cara dia. Kenapa cikgu terang ni? Sebab ramai sangat dah habis tingkatan 3 pun tak reti nak solvekan indeks guna kalkulator. Dia tak tahu macam mana nak manfaatkan kalkulator dalam menyelesaikan soalan indeks tu. Jelas ke semua sampai sini? Boleh faham? Boleh cikgu. Boleh cikgu. Inilah cara guna kalkulator. Cara guna kalkulator ni cikgu tak tahulah sekolah kamu diajar ke tak. Sebab cikgu faham bukan semua bawa kalkulator. Itulah masalahnya. Cikgu harap semua orang yang dalam kelas cikgu hari ni semua ada kalkulator. Siti Nuraini jelas ke kat sini? Boleh faham? Jelas cikgu. Okey, bagus. Okey, habis dah. Kita pergi pula kepada soalan yang berikutnya. Okey, soalan yang berikutnya dekat sini adalah kita akan pergi. Cikgu pergi laju sikit tau sebab benda ni kamu dah belajar. Dan cikgu punya target setengah jam yang terakhir kita akan buat soalan A, B, C ni. Jadi sebab tu cikgu pergi ambil yang asas dia. Jadi untuk yang tak faham apa-apa pun tak apa, tak jadi masalah sebab cikgu pergi daripada awal. Okey, tadi cikgu terangkan untuk indeks dia kuasa ni dapat berapa. Sekarang cikgu nak masuk kepada dia punya formula yang pertama. Formula yang pertama adalah formula AM darab AN. Dia akan jadi AM tambah N. Maksudnya bila kamu nak pakai formula ni, kamu yang pertama, yang paling penting dekat sini semua orang kena dengar, asas kena sama. Asas mesti sama. Kalau kamu buat asas dia lain, contoh kamu ambil 5 kuasa 2 darab 7 kuasa 2. Kamu tak boleh pakai formula ni. Sebab apa? Sebab nombor asas tu mana? Ni yang besar ni. Ni nombor asas. Ni nombor asas. Nombor indeks ni mana? Ni nombor indeks 2 dengan 2. Jadi bila asas tak sama, kamu tak boleh pakai formula ni. Jelas semua? Boleh faham? Boleh cikgu. Okey, baik. Okey, bila cikgu buat 5 kuasa 2, yang 7 tadi cikgu tukar jadi 5 kuasa 2 juga, baru kamu boleh pakai formula ni. Sebab apa? Sebab asas dia sama, 5 dengan 5. Bila asas dia dah sama, barulah kamu boleh gabungkan asas tu. Nak gabungkan macam mana? Buat macam ni je. Ambil 2 daripada nombor yang pertama, darab dia jadi tambah, ambil 2 nombor yang berikutnya. Jadi dekat sini kita dapat 5 kuasa 4. Jelas semua? Boleh faham? Boleh cikgu. Boleh cikgu. Kenapa cikgu asyik terang ini? Sebab ramai sangat orang faham asal darab jadi tambah. Asal darab jadi tambah. Tak, salah konsep tu. Yang paling penting sebelum kamu nak buat formula yang pertama ni adalah asas kena sama. Okey, jadi dekat sini cikgu langkah terus. Cikgu langkah terus pergi kepada soalan. Ada tak soalan mencabar sikit? Okey, kita pergi kepada soalan. Cikgu buat sendirilah soalan. Okey, jadi masing-masing boleh tengok. Okey, soalan yang pertama cikgu akan tunjukkan 2 darab 3 darab 4 darab 2 darab tak payahlah, ini tak belajar lagi. 2 darab 6, 2 darab 7. Okey, kita ambil yang basic dulu. Okey, bila kita tengok asas dia sama 2, 2, 2, barulah kamu boleh gabungkan, ambil 3 tambah 6 tambah 7. 3 tambah 6 tambah 7. Tu cara dia. Okey, jelas ke semua? Boleh faham yang ni?
Boleh go. Boleh cikgu. Okey, bagus. Okey, jadi kita pergi kepada soalan D. Kita pergi kepada soalan D. Masing-masing tengok kepada soalan D. Lepas ni cikgu nak kamu buat satu soalan. Okey. Nombor, bila kita dah dalam situasi ni, kamu kena asingkan nombor darab nombor, nombor darab nombor, huruf darab huruf. Kalau kamu tak faham darab, maksudnya cikgu bermaksud nombor diselesaikan dengan nombor, nombor dengan nombor, sama juga dengan huruf. Huruf pair dia, partner dia dengan huruf. Kita asingkan terus dalam fikiran kita, nombor selesaikan dengan nombor. Jadi kalau dekat sini 2, 5, 3, walaupun dia tak ada indeks, kamu kena faham, nombor boleh terus diselesaikan. Jadi bila nombor, kamu boleh je terus tekan dalam kalkulator 2 darab 5 darab 3. Kamu boleh je terus tekan untuk nombor 2 darab 5 darab 3. Okey, cuba kamu tekan, dapat berapa? Dapat berapa semua? 30. Okey, kita dapat 30. Jadi kita keluarkan 30 darab. Darab. Kalau kamu tak nak tulis darab pun tak jadi masalah. M. Sekarang M ni adalah M1, M2, M3. Kuasa dia kamu kena bawa keluar. Ni 4. Jadi kita bubuh 4. Darab jadi tambah. Ni 6. Tambah 6. Tambah. Kalau dia tak letak kuasa, dia kuasa berapa semua? 100. Iya, itulah dia. Jadi dekat sini 30 M, 4 tambah 6, 10, 10 tambah 1, 11. 30 M kuasa 11. Ni jawapan dia. Habis kat sini. Jelas ke semua untuk soalan D? Boleh faham? Boleh go. Boleh cikgu. Okey, baik. Okey, sekarang berdasarkan penerangan yang cikgu terang tu, berdasarkan penerangan yang cikgu terang tu, cikgu nak masing-masing cuba buat soalan E. Cuba buat soalan E. Siapa yang tak ada kertas boleh tengok kat depan. Ingat, bila kita nak masukkan sesuatu operasi dalam kalkulator dan nombor tu adalah nombor pecahan, sila buat kurungan. Sila buat kurungan. Pandai, bagus. Hazim dapat buat ke ni Hazim? Dapat go. Okey. Okey, cikgu bagi 1 minit lagi cuba tahu. Okey. Okey, pandai. Okey, pandai, bagus. Sama-sama. Okey, hantar kat cikgu Syifa, dapat buat ke ni Syifa? Pak Cikgu. Ya. Okey. Tepat pukul 6 suku cikgu buat
Okey, habis dah masa yang diberikan. Okey, jadi kita pergi kepada soalan E. Masing-masing boleh tengok kepada soalan E. Ingat nombor dengan nombor dekat sini 6, 6 darab 3, 3 darab 1/2. Bila kamu nak selesaikan, kamu nak letak, nak mula masukkan dalam kalkulator, sila buat kurungan. Sila buat kurungan. Biasakan. Okey, habis dekat situ. Sebab kita tak nak kalkulator baca 6 darab 3 darab 1/2. Kalkulator boleh baca macam ni. Kalkulator boleh baca macam ni kalau kamu salah tulis. Kalau kamu tulis 6, dia itu situasi pertama. Situasi pertama. Situasi yang kedua, kalau kamu tekan 1/2 darab 3 darab 6. Yang ni kamu akan dapat jawapan yang berbeza. 1/2 darab 3 darab 6, kamu akan dapat juga. Takut kalkulator akan baca dia macam ni. Jadi kita tak nak, kita nak elakkan. Jadi cara nak elakkan, kalau siapa-siapa yang dapat juga 9, tak ada masalah lah. Nak elakkan adalah kita buat kurungan. Okey, letaklah 9. G ni kuasa 2, ini kuasa 1, ini kuasa 5. Jadi dekat sini kita dapat 9G kuasa 8. Habis dekat sini. Jelas ke semua? Boleh faham? Boleh Guru. Boleh cikgu. Okey, bagus. Okey, habis dah dekat situ. Last soalan kita cuba. Cikgu nak masing-masing cuba kepada soalan H. Okey. Ingat mula pukul 7 cikgu buat soalan yang susah tu. Ramai orang cakap susah tu. Padahal senang je. Okey, habis dah masa yang diberikan, cikgu akan mula tunjuk dekat depan. Okey, sekarang bila dia ada negatif, cikgu nak kamu biasakan diri bila dia ada negatif. Okey, mula-mula kita selesaikan nombor. Untuk nombor kamu hanya ambil 12. Okey, 12 darab dengan 3 darab negatif 1/2. Sila buat kurungan negatif 1/2. Kat sini kamu tekan je sebiji macam cikgu tunjuk. 12 darab 3 darab negatif 1/2. Kamu tekan dalam kalkulator, kamu dapat negatif 18. Maksudnya dekat sini kamu dah selesaikan bahagian nombor. Ya, kamu tulislah negatif 18. Okey, kemudian kita tengok pula kepada F. Sebelum tu cikgu nak tanya, jelas ke sampai cikgu dapat negatif 18 ni semua? Boleh faham? Boleh cikgu. Boleh cikgu. Okey, baik. Okey, sekarang F. Okey, F ni kuasa 5. Darab dia jadi tambah. F ni bila dia tulis F saja sebenarnya dia kuasa 1. Lepas tu tambah. Ni negatif 5. Kamu kena buat ni negatif 5. Tu cara yang betul. Tu cara yang betul. Ramai student salah dia buat macam mana? 5 tambah 1 tolak 5. Dia buat macam ni sebenarnya. Dia dah tukar dia punya hukum tu.
dia dah tukar dia punya hukum tu. Jadi kena ingat darab ni bila dia still jadi dia akan jadi tambah. Cuma ni disebabkan dia kuasa negatif, kamu kena buat kurungan untuk negatif 5 tu. Okey. Tambah darab dengan tolak dia dapatlah tolak. Jadi sekarang kamu tekan je kalkulator. 5 tambah 1 dapat 6. Tolak 5 dapat 1 balik. Jadi kita akan dapat 18F. Kalau kamu tak tulis dia punya kuasa pun dikira betul. Kamu tulis dia punya kuasa pun dikira betul juga. Jelas ke semua untuk soalan H? Boleh faham? Boleh cikgu. Boleh cikgu. Okey. Okey, kamu kena faham. Cikgu ada dapat jawapan lain. Dia tulis 18F. Kalau 18F kamu tulis betul. Tapi bila kamu tekan kat sini, kamu tekan 18F kuasa kosong, kamu akan dapat jawapan dia salah. Ada jawapan kalau 18F kuasa kosong. Kenapa salah? Indeks, apa-apa nombor, bila dia kuasa dengan kosong, dia dapat 1. Kamu tekanlah 5 kuasa 1. Silap, 5 kuasa kosong. Kamu tekan 5 kuasa kosong, dia akan dapat 1. Cuba kamu tekan. Kamu tekan 5, buka topi, kuasa kosong, dia akan dapat 1. Lepas tu kamu tekanlah 1000 pun, kuasa kosong, dia akan dapat 1 juga. Jadi daripada hukum ni, walaupun F ni kuasa kosong, sebenarnya bila kita buat kuasa kosong, walaupun dia huruf, huruf kuasa kosong, dia akan jadi 1 juga. Dia dah tak jadi huruf. Dia bertukar jadi nombor dan nombor dia adalah nombor 1. Jelas ke? Boleh faham ke semua? Boleh cikgu. Ni cikgu tengah ajar, cikgu tengah mantapkan kamu punya basic konsep. Cara tekan kalkulator, cara nak faham dia punya indeks tu macam mana. Okey, habis dah. Okey, seterusnya kita pergi kepada soalan yang seterusnya. Untuk pendaraban, kita pergi kepada soalan B. Kita pergi kepada soalan B. Okey, kita pergi kepada soalan B. Okey, masing-masing boleh tengok kepada soalan B. Ini apabila dia dalam keadaan nombor dan dia minta jawapan dalam indeks. Bila dia minta jawapan dalam indeks, kamu boleh ambil nombor asas yang sama. 3 dengan 3, kemudian 5 dengan 5. Daripada 3 dengan 3, 3 ni kuasa 2. 2 tambah 4. Jangan sesekali gabungkan 2 dengan 1 ni. 5 tu nak buat macam mana? Kamu buat pula bahagian yang seterusnya untuk bahagian 5 tu. Jadi ini 2. 2 tambah dengan 1. Jadi 3 kuasa 2 tambah 4 baru kamu selesaikan. 3 kuasa 2 tambah 4 dapat 3 kuasa 6. Darab 5 kuasa 3. Jelas ke semua? Boleh faham kat sini? Boleh cikgu. Sama juga konsep. Kita pergi kepada konsep tau. Cikgu pergi satu-satu. Okey, A darab A kuasa 2 darab B kuasa 3 darab B kuasa 2 darab A kuasa 5. Okey, sekarang dia dalam keadaan huruf pula. Jadi bila kita nak buat konsep darab jadi tambah, cari asas yang sama. Jangan gabungkan semua. Contoh asas yang sama. A. Jadi dekat sini kita selesaikan dulu. A ni kuasa 1, darab jadi tambah, ni kuasa 2, ni tambah, ni kuasa 5. Kemudian jangan pula kamu buat tambah. Salah. Siapa buat tambah kat situ salah. Dia akan jadi darab. Darab dengan apa? Asas yang berbeza. B ini kuasa 3, ini darab jadi tambah, ini kuasa 2. Baru kamu buat kat situ. Okey, kemudian A 1 tambah 2 tambah 5, kita akan dapat 8. Darab B 3 tambah 2, kita dapat 5. Jelas ke semua sampai sini? Boleh faham? Boleh cikgu. Boleh cikgu. Okey. Apa perbezaan antara soalan di kiri dengan di kanan? Apa perbezaan dia? Perbezaan dia kalau dia dalam keadaan nombor, kamu boleh terus selesaikan.
kamu boleh terus selesaikan. Cara dia adalah kamu tekan 3 kuasa 6 darab 5 kuasa 3. Kamu boleh terus selesaikan. Bila kamu tekan 3 kuasa 6 darab 5 kuasa 3, cuba tekan kalkulator dapat berapa? Cikgu nak tahu. Tak tahu juga. Cikgu ada dah jawapan. Cikgu nak tengok kamu tekan betul tak? Ini topi ini topi. 3 topi 6. Dapat berapa? Hazim dah dapat belum? 729. Ha? 729 ni. 729 salah. 3 9, kuasa 1. 6 darab 5 kuasa 3. 3 kuasa 6. 9, 1, 1, 2, 5. Iya. 91125. Ini jawapan yang betul. Cara nak tekan kalkulator, bila kita dah buat 3 kuasa 6 ni, kamu kena buat kurungan untuk sini. Siapa tak buat kurungan tu salah. Siapa tak buat kurungan, kalkulator akan baca macam mana? Kalkulator akan baca 3 kuasa 6, lepas tu 6 ni darab dengan 5 kuasa 3. Untuk siapa yang tak buat kurungan. Jadi kita nak asingkan dia, bila kita nak asingkan dia, 3 kuasa 6 1 kurungan darab 5 kuasa 3. Kenapa 5 kuasa 3 cikgu tak buat kurungan? Sebab dalam kalkulator ada kuasa 3. Sampai sini jelas ke semua? Boleh faham? Boleh cikgu. Daripada ML cikgu. Okey, bagus. Okey, ini adalah nombor. Bila dia dalam keadaan nombor, kamu boleh terus selesaikan. Tapi sekarang dekat belah kanan ni dia dalam keadaan huruf. Bila dia dalam keadaan huruf, jangan tinggal dia macam ni. Kamu dekatkan dia. Dia tak bergaduh. Jadi jangan jauhkan dia. A kuasa 8, B kuasa 5. Jangan asingkan dia. Jangan pisahkan dia. Cukuplah kawan kamu je yang berpisah. Jangan asingkan nombor ni pula. Okey. Cikgu tak cakap kamu Okey, jelas ke semua? Boleh faham? Boleh go. Boleh cikgu. Okey, baik. Okey. Jadi daripada soalan di hadapan, kita akan cuba buat satu soalan. Cikgu nak masing-masing cuba selesaikan soalan E. Cuba selesaikan soalan E. Cikgu zoom tu. Cuba buat. Siapa-siapa yang tak nampak, yang ni adalah 6. Siapa-siapa yang tak nampak, tengok. 6G kuasa 2 darab 3K darab 1/2 G kuasa 5 darab K kuasa -7. Okey, cuba selesaikan tu. Dia nampak je kompleks. Sebenarnya dia sama je apa yang cikgu ajar tadi. Dia sama je. Okey, yang ni cikgu bagi masa untuk kamu selesaikan 3 minit. Hantar kat cikgu hantar kat cikgu. Okey, bagus. Ni cikgu tak check lagi sebab cikgu tak tahu lagi jawapan dia. Okey, buat semua. Okey, bagus. Semua kena buat walaupun Kak cikgu dapat jawapan yang lain-lain, tak apalah, cikgu akan tunjukkan juga.
Okey, 1 minit lagi. Jangan risau, jangan risau. Kena cuba, kena cuba. Siti Nur Aini dah dapat ke jawapan dia? Dah cikgu kejap. Okey. Okey, habis sudah masa yang diberikan. Okey. Habis sudah masa yang diberikan, cikgu akan tunjukkan cara dia. Okey, jadi masing-masing boleh tengok di hadapan. Okey, tengah tengok ke? Nak dengar suara sikit? Dengar cikgu. Dengar cikgu. Okey, bila kamu dalam situasi ni, sebenarnya soalan dia tak kompleks pun. Soalan dia memang nampak kompleks, sebenarnya tak kompleks pun. Cara dia yang pertama, selesaikan nombor dulu. Macam mana nak selesaikan nombor? Ni 6, 6 darab. Ini 3, ini 3 darab. Ni 1/2, 1/2. Kita tekan je kalkulator yang ini, 6 darab 3 darab 1/2. Bila kamu tekan, kamu dapat jawapan dia 9. Jadi sebenarnya kamu dah selesaikan dah bahagian nombor tu. Jelas ke semua sampai situ? Boleh faham untuk bahagian nombor? Boleh cikgu. Boleh. Okey, baik. Sekarang kita tengok pula huruf. Baru kita tengok kepada huruf. Contoh, ni G. G dengan G. G kuasa 2. Darab. Walaupun dia lain-lain. Kamu dah nampak dia darabkan semua. Jadi, dia jadi tambah G kuasa 5. Jadi, kat sini, G2 tambah 5, kamu dapat G kuasa 7. Kemudian, habis soalan G, kita pergi kepada K. K ni kuasa 1. K kuasa 1. Darab dia jadi tambah. Tambah dengan negatif 7. Jadi dekat sini, kamu akan dapat K tambah 1 tambah dalam kurungan negatif 7, kamu dapat negatif 6. Kamu tekan je K sama dengan negatif 6. Ini sahaja jawapan dia. Jelas ke semua? Boleh faham? Boleh Boleh cikgu. cikgu. Boleh, cikgu. Okey. Jadi ingat, mula-mula dekat sini cikgu asingkan dulu, cikgu selesaikan. Bila cikgu dapat nombor, cikgu tak nak nampak serabut. Cikgu bila nombor tu, bila kita tak nak nampak serabut, kita ambil dulu nombor semua, kita selesaikan, bagi terus satu nombor. Kemudian dekat sini kita tengok pula asas bagi huruf. Kenapa cikgu tak tengok asas bagi nombor? Nombor tu ada kuasa ke tak ada kuasa ke, kamu boleh tekan dan dapat satu nombor. Kamu boleh tekan kalkulator dan dapat satu nombor. Contohlah dia cakap 2 kuasa 2 darab 2 kuasa 4. Iyalah, kamu tekanlah 2 kuasa 2 darab 2 kuasa 4. Kamu dapat juga satu nombor. Maksudnya kamu gabungkan, kamu akan dapat satu nombor. Jadi dekat sini dia ada nombor 6, dia ada nombor 3, dia ada nombor 1/2. Gabungkan dia, kamu dapat 9. Selesai nombor. Yang jadi complicated dia sekarang adalah huruf. Huruf ni kita cari asas yang sama. Maksud asas yang sama apa? Maksudnya kita cari huruf yang sama. Oh, huruf yang pertama dia ada huruf G. Jadi dekat sini kita asingkan bahagian G. G dekat sini kuasa 2. G dekat sini kuasa 5. Maksudnya G kuasa 2 tambah 5. Lepas tu selesai dah huruf G. Jadi dah selesai dah huruf G. Kita dah dapat dah G dengan G. Sekarang K je, yang bulatan warna hijau je belum selesaikan. Jadi K dengan K. K kuasa 1 darab jadi tambah dalam kurungan ni negatif 7. Kenapa cikgu buat kurungan? Bila dia kuasa dalam keadaan negatif ataupun pecahan, kamu kena letak kurungan. Okey, sampai sini jelas ke? Boleh faham? Boleh Boleh cikgu. cikgu. Okey, baik. Okey, jangan cikgu cari ni. Ada tak soalan yang mencabar sikit? Tak ada lah pula. Okey, jadi sampai situ sahaja. Jangan cikgu cari ada tak soalan yang mencabar sikit.
Kita pergi kepada pengukuhan. Kejap semua. So, kejap. N X Y P. Okey, tak ada dah. Okey, jadi cikgu harap jelaslah contoh yang cikgu bagi tu. Okey, habis dah soalan ni, cikgu akan terus kepada yang belah bawah. Yang belah bawah ni, cikgu asingkan untuk kelas depan. Kelas minggu depan, cikgu akan ajar kamu cara nak dapat X menggunakan indeks. Maksudnya apa? Maksudnya X dekat sini. Cikgu nak asingkan, cikgu tak nak gabung. Jadi jangan risau. Yang tu cikgu akan pergi juga cuma minggu depan. Cikgu tak nak kamu serabut. Ni X, ni cari X. Tadi tak nak cari X. Cikgu nak. Ingat target cikgu dekat sini semua. Muka surat 13. Bagi soalan 3A, B, C. Jadi dekat sini dia tak ada pun mencari nilai X tu. Jadi kita selesaikan satu-satu. Cikgu susun dah pembelajaran cikgu. Okey, sekarang kita pergi pula kepada hukum nombor 2. Hukum nombor 2 adalah apabila dia dalam keadaan bahagi, dia jadi tolak. Apa maksud cikgu? A kuasa M bahagi A kuasa N. Bila dia dalam keadaan bahagi, dia akan jadi A kuasa M tolak N. Itu sahaja. Tadi dia darab. A kuasa M darab A kuasa N. Dia akan jadi A M tambah N. Ingat, bila dia dalam keadaan bahagi, dia akan jadi tolak. Bila dia dalam keadaan darab, dia akan jadi tambah. Jelas ke semua? Boleh faham? Boleh cikgu. Okey, situasi dia sama sahaja. Situasi dia sama sahaja. Kita pergi kepada dua benda. Cikgu nak tunjuk dekat kamu dua benda. Yang pertama, dia dalam keadaan macam ni. Yang kedua, dia dalam keadaan macam ni. Macam ni. Macam tu. Okey, jadi masing-masing boleh tengok kat depan. Sebenarnya, soalan B ni, dia ada dua keadaan. Dia ada dua keadaan. Bahagi boleh juga ditukar kepada pecahan. Apa maksud cikgu? Contoh, kalau cikgu cakap 1/2, 1/2 tu sebenarnya 1 bahagi 2. Jadi apa? Nombor yang dekat atas menjadi nombor pertama, nombor yang dekat bawah menjadi nombor yang kedua. Sama juga macam B ni. M kuasa 5 bahagi M kuasa 3. Kat situ jelas ke? Kat situ boleh faham? Boleh Boleh cikgu. cikgu. Okey, baik. Okey, jadi dekat situ ramai sangat yang tak nampak yang pecahan ni sebenarnya adalah bahagi. Jadi kamu kena nampakkan dia punya bahagi. Bila dia dalam keadaan pecahan, cikgu akan terang untuk soalan C. Tapi untuk soalan B, bila dia dalam keadaan M kuasa 5 bahagi M kuasa 3, nombor pertama yang tolak dengan nombor kedua. Jangan kamu ambil 3 tolak 5. Nombor pertama tu 5, tolak 3. Jadi dekat sini kamu dapat M kuasa 5 tolak 3 dapat 2. Pecahan untuk bahagi dia tak macam darab tau. Kalau dia darab, M kuasa 5 darab M kuasa 2, dia ikut kamu. Kamu boleh je ambil M5 tambah 2 ataupun M2 tambah 5. Kamu akan dapat jawapan yang sama. 5 tambah 2, 7. 2 tambah 5 pun 7. Tapi bila kamu buat tolak, kamu tersalah nombor yang patut kamu tolak. Contoh, dekat sini, bila nombor pertama dia kuasa 5, jadi ni kuasa 5. Tolak dengan 3. Siapa yang buat macam ni? Siapa yang buat M 3 tolak 5? Jadi dekat sini kamu akan dapat M kuasa negatif 2. Jadi ini salah. Itu adalah penulisan yang salah. Jadi yang betul adalah nombor pertama tolak dengan nombor kedua. Kalau dia darab, dia tak jadi masalah. Sebab apa? Sebab 5 tambah 2 sama dengan 2 tambah 5. Jelas ke semua? Boleh faham? Boleh Jelas cikgu. cikgu. Ini yang maksud cikgu pergi satu-satu.
Cikgu terangkan dia punya konsep. Okey, kita tengok kepada soalan C. Soalan C, 3 kuasa 9 bahagi per ni maksudnya bahagi. Kita boleh baca dia 3 kuasa 9 bahagi 3 kuasa negatif 2. Maksudnya nombor yang pertama tu 3 kuasa 9. 9 bahagi dia jadi tolak. Tolak bila ada negatif, ingat cakap cikgu buat kurungan. Negatif 2. 3 kuasa 9 tolak dah jadi tambah. Jadi dekat sini kita akan dapat 9 tolak 2, kamu akan dapat 11. Inilah jawapan dia. Dia kalau tambah nombor mana depan, nombor mana belakang tak jadi isu sebab dia akan dapat jawapan yang sama. Tapi untuk bahagi dia strict sikit. Nombor pertama kena tolak dengan nombor kedua. Dia tak boleh nombor 2 tolak nombor 1. Kamu akan dapat jawapan yang salah. Okey, jelas ke untuk konsep ni? Boleh faham? Boleh Boleh, cikgu. Okey, baik. Okey. Jadi kita pergi kepada satu soalan. Kita pergi kepada satu soalan. Kita pergi kepada soalan E. Okey, cikgu nak masing-masing cuba selesaikan soalan E. Jangan risaulah, cikgu akan tunjuk juga jawapan dia. Okey. Jadi cuba buat soalan E. Untuk soalan E ni cikgu ubahlah ubah dia dapat kosong. Okey, buat soalan yang cikgu tunjuk kat depan. 5 kuasa 6 bahagi 36 H kuasa 7. Okey. Cuba selesaikan soalan yang cikgu tunjuk kat depan. Cikgu ubah dia punya soalan tu. Maknanya cikgu nombor boleh gabung semua terus ke walaupun huruf tak sama? Ya, betul. Nombor boleh gabung terus. Nombor boleh gabung terus. 3 tu boleh terus darab dengan 3. Baik, terima kasih cikgu. Okey, maksudnya walau tak sama huruf tapi ada nombor boleh darab terus. Ya, betul. Betul. Bagus. Betulkan konsep tu semua. Konsep tu kena betul. Bila konsep betul, barulah tak ada masalah nak selesaikan. Cikgu kalau bahagi dapat poin ke cikgu? Okey, cikgu akan terangkan. Cikgu akan terangkan. Kejap Buat dulu Buat tau. Cikgu akan terangkan kenapa tu cikgu akan jawab. Tapi baguslah ada soalan tu. Okey, baik. Okey, 1 minit lagi.
Okey, habis dah masa yang diberikan. Kenapa kalau soalan ni tak bahagi je 3-3? Okey. Kenapa kalau soalan tu kita tak bahagi je 3-3? Okey, cikgu jawab. Okey, jadi yang tengah jawab kat bawah tu boleh je terus jawab. Okey, C. Kita pergi kepada C. Kenapa kalau soalan ni 3 ni tak bahagi je terus dengan 3 bahagi 3? Kamu kena faham. Ni bukan 3 tau. 3 dekat atas ni ada 3 kali 9. Dia bukan 3. Dia 3 kuasa 9. 3 kuasa 9 bila tekan kalkulator, 3 dekat atas ni nilai dia adalah 19,683. Jadi kena ingat, bila dia ada kuasa untuk nombor, bila orang cakap 2 kuasa 5, ni bukan 2 tau. Ni bukan 2. Kamu kena tekan 2 kuasa 5. Ini adalah 32. Jadi bila dia lain-lain, dia bukannya 3 bahagi 3. Menjawab ke? Jelas? Boleh faham? Jelas cikgu. Masih cikgu. Okey, sama-sama. Okey, kita pergi pula kepada soalan yang seterusnya. 18H kuasa 5 bahagi 36H kuasa 7. Okey, masing-masing boleh dengar ke suara cikgu? Boleh cikgu. Okey, baik. Okey, 18H kuasa 5 boleh juga ditulis dalam keadaan 18H bahagi 36H kuasa 7. Okey, tengok ke depan. Nombor dengan nombor. Nombor selesaikan dengan nombor. Okey, kalau situasi pertama kamu buat 18/36, kamu akan dapat 1/2. Situasi kedua, kamu tekan 18 bahagi 36. 18 bahagi 36, kamu dapat 0.5. Bila kamu gunakan pecahan, bila kamu gunakan pecahan, kamu akan dapat jawapan dalam keadaan pecahan. Bila kamu guna bahagi, kamu akan dapat 0.5, iaitu dia dalam keadaan perpuluhan. Mana satu betul? Dua-dua betul. Siapa yang buat 1/2 betul, siapa yang buat 0.5 pun betul. H, 5 tolak 7. H yang pertama, yang atas tolak bawah. H kuasa 5 bahagi, dia jadi tolak dengan 7. 5 tolak 7 dia akan jadi H kuasa -2. 0.5 H kuasa -2. Siapa buat macam ni betul, siapa buat macam ni pun betul. Okey, jadi situasi dia nak pakai perpuluhan ke nak pakai pecahan? Okey, cikgu jawab. Cikgu jawab. Kalau di situasi di atas, kalau nombor dia punya pecahan, ni macam kita pakai untuk kecerunan. Kalau nombor pecahan dia, kita dapat sikit je nombor perpuluhan. Contoh, 1/2 kita dapat 0.5. Tapi kalau kamu tekan 1/3, kamu dapat 0.3333. Situasi macam ni, sila gunakan pecahan. Kalau dekat situasi ni 1/2, kamu tukar jadi 0.5, dia tak ada masalah. Tapi bila dia dekat situasi yang belah bawah ni, kamu kena pakai pecahan. Jelas ke semua? Boleh faham? Boleh cikgu. Boleh. Okey, habis. Itu dia. Semoga menjawablah. Bila kita nak pakai pecahan, bila kita nak pakai perpuluhan. Kalau situasi 1/2 jadi 0.5, tak ada masalah. Kalau 1/3, kamu buat 1 bahagi 3 ataupun apa-apa nombor bahagi. Dia dapat nombor panjang-panjang. 0.8, 3. Kat situ dia bagi isyarat untuk kamu pakai pecahan. Habis dekat situ. Okey, habis dah dekat situ. Kita akan pergi kepada yang terakhir cikgu nak ajar kamu. Yang terakhir cikgu nak ajar kamu adalah apabila dia sampai situ jelas ke semua? Boleh faham? Boleh cikgu. Boleh. Okey, baik. Ingat tahu cikgu nak pukul 7 cikgu mula soalan ni ABC ni.
Pukul 7 cikgu mula. Tapi kita pergi yang senang-senang dulu. Tapi tak susah pun. Tak apalah, cikgu tunjuk jugalah. Okey. A. Kita pergi kepada soalan A. Kalau dia ada kurungan, kurungan maksudnya darab. Kalau dia punya kurungan adalah indeks, maksudnya kuasa. Maksudnya kuasa darab kuasa. Contoh, dekat sini B kuasa 3, dia duduk dalam kurungan kuasa 3. Sebenarnya dia bukan B darab 3. Jadi kamu boleh faham apa kat sini? Nombor darab dengan nombor. Nombor yang besar tu darab dengan nombor yang besar. Tapi kalau indeks, indeks hanya boleh didarabkan dengan indeks sahaja. Contoh, 3 dengan 3 kita boleh darabkan 3 darab 3 kita dapat B kuasa 9. Jelas semua kat sini? Boleh faham? Boleh cikgu. Boleh cikgu. Okey, soalan B. Bila dia dalam kurungan 2 kuasa 3 darab 7 kuasa 4. Kenapa tak gabung? Sebab asas dia tak sama. Jadi bila asas dia tak sama tak boleh gabung. Okey, sekarang 4 ni dia indeks. Kamu kena darabkan juga dengan 4 kat sini. Kamu kena darab juga dengan 3 dekat sini. Jadi dia dibaca dalam keadaan 2 kuasa 3 darab dengan 4 yang dekat atas ni. 3 darab 4 darab 7. 4 darab dengan 4. Tu cara dia. Jadi jawapan dia 2 kuasa 12 darab 7 kuasa 16. Itu cara dia. Itu kalau dia dalam keadaan pecahan. Dia tak kisahlah kalau dia buat bahagi pun. Okey, C. C ni, okey, sebelum cikgu pergi kepada C, soalan B jelas ke? Jelas cikgu. Boleh cikgu. Okey. Soalan C ni dia tunjuk sebenarnya dia dalam keadaan bahagi. Kenapa cikgu cakap bahagi? Sebenarnya dia boleh baca nombor atas 3 kuasa 5 bahagi nombor bawah 7 kuasa 3 kuasa 2. Sama sahaja. Sama sahaja. Okey. Jadi dekat sini kita pergi kepada pembahagian. Kita ambil ni 3 kuasa 5 7 kuasa 3. Ada 2 dekat luar kurungan. Ingat, kurungan maksudnya darab. 2 darab dengan 5. Jangan darab 2 ni darab dengan 3. Ingat, indeks darab dengan indeks. Kita akan dapat 3 kuasa 10. 5 darab 2 dapat 10. Per dengan indeks darab dengan indeks. 2 darab dengan 3. Kita dapat 6. Jadi, bila kamu nampak ada kurungan dan dekat luar tu indeks, kamu kena darabkan dengan semua kuasa dengan yang luar kurungan tu. Jelas ke semua sampai sini? Boleh faham? Boleh cikgu. Okey, bagus. Okey, kita pergi kepada kita punya soalan ni. Kita pergi kepada kita punya soalan ni. Ini macam cikgu bagi tahu tadi. Okey, cikgu nak ada soalan susah sikit tak? Okey, kita pergi kepada soalan D. Kita pergi kepada soalan D. Okey, cikgu nak kamu cuba buat ni. X, bagi siapa-siapa tak nampak cikgu salin balik. X, Y kuasa 5 dalam kurungan kuasa 4 per X kuasa 12, Y kuasa 5. Okey, cuba selesaikan. Kalau ada soalan tanya je. Malu nak tanya, tanya kat WhatsApp.
Okey. Cikgu tunggu lagi 1 minit. Jawapan dia memang nak dalam bentuk pecahan balik. Ya, betul. Jawapan bila kamu nampak dia secara kompleks, kamu kena keluarkan jawapan dia dalam bentuk pecahan. Okey, habis dah. Ingat bila dia dalam keadaan macam ni, bagi jawapan dalam bentuk pecahan ya semua. Okey. Jadi kita dah nak masuk dah kepada situasi kita sekarang yang mendekati kepada objektif cikgu. Okey, jadi masing-masing boleh dengar ke suara cikgu? Boleh ke? Cikgu. Boleh cikgu. Okey. Jadi ingat, pertama sekali bila ada kurungan, selesaikan kurungan. Selesaikan kurungan. Contoh kita tengok kepada soalan ni. X kuasa 1. Ingat, kalau kamu tak nampak kuasa dia, pergi bubuh 1 kat situ. Jadi nak buka kurungan dia, 4 darab dengan 1, kamu akan dapat X kuasa 4. Kemudian dah selesai dah X belah atas, yang belah bawah pula. Yang belah Y pula. 4 Y ni kuasa 5, kita akan dapat Y kuasa 20 per X kuasa 12, Y kuasa 5. Jelas ke semua? Boleh faham ke sampai sini? Boleh ke? Boleh cikgu. Okey, baik. Okey, jadi dekat sini dibahagi. Macam cikgu terang tadi, bila kita nak selesaikan indeks, cari asas sama. Cari asas yang sama. Contoh, X dengan X. X per 4 bahagi X per 12. Boleh juga ditulis X kuasa 4 bahagi X per 12. Jadi kamu boleh nampak ni. Ni cikgu tunjuk ni. Ni sebenarnya kita boleh tukarkan 4 tolak 12 bahagi jadi tolak. Jadi bila kita tolakkan 4 tolak 12, kamu akan dapat negatif 8. Jadi untuk S, kamu dah selesai, kamu dapat negatif 8. Jelas ke semua? Boleh faham? Boleh cikgu. Boleh Okey, ke? manakala Y. Y dengan Y. Y per 20 per Y kuasa 5. Dekat sini boleh juga ditulis atas bahagi bawah. Y kuasa 20 bahagi Y kuasa 5. Boleh ditulis dalam keadaan Y kuasa 20 tolak 5. Jadi 20 tolak 5. Takkan pakai kalkulator tak? 20 tolak 5 kita dapat Y kuasa 15. Inilah dia punya jawapan. Jelas ke semua? Boleh faham ke? Boleh ke? Jelas cikgu. Jadi inilah yang cikgu nak pastikan kamu faham benda ni. Okey, jadi sekarang dah pukul 7. Okey, sebelum kita nak teruskan kepada sesi yang terakhir kita, setengah jam yang terakhir ni, cikgu nak masing-masing buka kamera. Kita ada lagi setengah jam untuk kita latih balik kita punya indeks. Kita punya latih balik kita punya indeks. Hazim, so far yang cikgu terang sampai sini boleh faham dengan jelas? So far so good you. So far so good. Okey, bagus. Okey, Faril. Faril boleh faham dengan jelas ke? Boleh ke? Okey, Syifa macam mana Syifa? Okey cikgu. Okey, Aulia okey Aulia? Okey cikgu. Okey, Siti Nuraini setakat ni boleh follow semua dengan jelas ke? Boleh cikgu. Okey. Cikgu nak tanya Irdina setakat ni boleh follow dengan jelas? Boleh cikgu. Okey, baik. Okey,
Jadi sekarang cikgu nak masuk kepada objektif cikgu. Apa objektif cikgu? Cikgu nak selesaikan soalan 3A, 3B, 3C ni. Nampak je kompleks tapi senang je. Okey, kita nak masuk kepada soalan ni, cikgu pakai 3 benda je. Yang pertama adalah cikgu menyelesaikan soalan ni. Konsep yang pertama, AM darab AN. Dia akan jadi AM tambah N. Ni yang pertama. Yang kedua ni cikgu dah terang dah tadi. Yang kedua, kita akan pakai AM bahagi A kuasa N. Dia akan jadi AM tolak N. Dan yang ketiga adalah AM dalam kurungan N. Ditulis dalam keadaan AM darab N. Cikgu akan pakai 3 ni sahaja. Cikgu akan pakai 3 ni sahaja. Boleh ke cikgu nak mulakan? Boleh cikgu. Okey, baik. Boleh, Okey, boleh. jadi cikgu akan pergi kepada soalan 3A. Cikgu nak kamu buang, kamu tengok, oh ya Allah cikgu, susahnya cikgu. Dia sebenarnya senang sahaja. Scarlett ada ke Scarlett? Ada cikgu. Okey, baik. Okey, ingat. Step pertama, bila ada kurungan. Ni dia punya step. Nak selesaikan mana dulu ni? Step dia adalah yang pertama, selesaikan kurungan. Macam mana nak selesaikan kurungan? Okey, tengok. 3, dah ada kurungan dia ni. 3 darab dengan kuasa. Kurungan ni kita pakai step yang mana? Kita pakai formula yang mana? Kita pakai formula yang ketiga. Jadi cikgu buka kurungan. Cikgu buka 2 dulu. 2 ni kuasa tau sebenarnya. Dia ada kuasa 1. Jadi 3 darab dengan 1, dia dapat 2 kuasa 3. M ni kuasa 2. M tu kuasa 2. Jadi 3 ni darab pula dengan 2. 3 darab 2 dapat 6. N pula. N ni kuasa 4. 3 darab 4 kita dapat 12. Sampai situ dulu. Sampai situ jelas ke semua? Boleh faham? Boleh cikgu. Boleh cikgu. Okey. Cikgu dah selesaikan dah untuk kurungan yang pertama ni. Cikgu buat pula darab. Ingat, kalau ada kurungan, selesaikan dulu. 3 kuasa 1. Ambil 2 darab 1. Kita akan dapat 3. 1 darab 2 dapat 2. M, kamu tak nampak dia kuasa berapa? Sebenarnya dia kuasa 1. 2 darab dengan 1, maksudnya kamu dapat 2. M kuasa 2. N pula. N ni kuasa 4. 2 darab dengan 4, kamu dapat kuasa 8. Okey, bahagian nombor 2 ni jelas ke semua? Boleh faham? Boleh cikgu. Boleh cikgu. Baik. Okey, baik. Okey. Cikgu harap jelas sampai situ Okey, cikgu pergi pula kepada yang belah bawah. Yang belah bawah 12 M kuasa 7 N kuasa 12. Lepas tu nak selesaikan apa? Kita selesaikan dulu yang belah atas. Dia atas ke bawah ke? Maksudnya kita jadikan satu pecahan. Jadikan satu pecahan. Cikgu, ni bukan satu pecahan ke? Bukan. Siapa-siapa yang tak faham, contoh 3 darab 5 per 12 ditulis dalam keadaan dia ada 2 bahagian tau ni. Bahagian pertama 3, bahagian kedua 5. Boleh selesaikan tu. Jadi 3 darab 5 dulu. Ini konsep. Ini konsep. Jadi nak selesaikan macam mana? Okey. Tadi yang pertama cikgu pakai yang nombor 3. Cikgu pakai formula nombor 3. Sekarang cikgu nak bagi dia jadi pecahan termudah, cikgu pakai nombor 2. Silap, cikgu pakai nombor 1. Darab jadi tambah. Maksudnya kita selesaikan yang belah atas dahulu. 12 M kuasa 7 N kuasa 12. Senang je. Sekarang ambil dulu nombor dengan nombor.
2 kuasa 3. Kita selesaikan nombor dulu semua. Nombor. Okey, nombor yang pertama. 2 kuasa 3 darab 3 kuasa 2. Kamu tekan je kalkulator. 2 kuasa 3 darab 3 kuasa 2. Dapat berapa semua? Dapat berapa? 72. Berapa? 72. Okey, kita dapat 72. Maksudnya nombor ni kita dah selesaikan dah. Jadi cikgu letak 72 dekat situ. Kemudian, pandang satu-satu. M dengan M, dia kan darab. Maksudnya M kuasa 6 darab M kuasa 2. Jadi dekat sini baru kita masuk huruf. Jadi M 6 tambah 2. 6 tambah 2 kita dapat 8. M kuasa 8. Okey, akhir sekali. N kuasa 12 dengan N kuasa 8. N kuasa 12 kan dia darab N kuasa 8. Jadi maksudnya apa? N 12 tambah 8. Jadi dekat sini kita dapat N kuasa 20. Jelas ke semua? Boleh faham? Boleh Cikgu. Boleh, cikgu. Okey, bagus. Okey, tak complicated pun. Nampak je complicated. Soalannya senang je. Okey, sekarang dekat sini cikgu dah pakai formula nombor 1. Nak habiskan, cikgu pakai pula formula nombor 2. Cikgu pakai 3 formula je tau. Okey, formula nombor 2. Tengok pula. Selesaikan dulu nombor dia. 72, cikgu nak kamu buat dalam pecahan. Per dengan 12. Okey, cuba tekan. Dapat berapa? Ah, 6 cikgu. 6. Kalau kamu tekan 72 bahagi 12 pun betul. Kamu dapat 6 juga. Sebab apa? Sebab dekat sini nombor atas bahagi nombor bawah. Jadi kita tulislah 6 dekat situ. Jelas semua sampai situ? Jelas cikgu. Jelas cikgu. Jelas, Okey. cikgu. Kita tengok M pula. M dengan N. Fokus kepada satu-satu huruf. Nombor atas bahagi nombor bawah. M kuasa 8 bahagi M kuasa 7. Maksudnya apa? Ingat, bahagi dia jadi tolak. M 8 tolak 7. Jadi dekat sini 8 tolak 7 dapat 1. Jadi maksudnya kita tulislah M sahaja. Kalau kamu nak tulis kuasa 1 pun tak ada masalah. Habis dekat situ. Kemudian baca pula N. N dengan N. Atas bahagi bawah. N kuasa 20 bahagi N kuasa 12. Jadi dekat sini kita baca dia dalam keadaan N 20 tolak 12. 20 tolak 12 kamu dapat 8. Jadi dekat sini kamu dapat N kuasa 8. Ini sahaja jalan kerja dia. Jelas ke semua? Boleh faham? Jelas cikgu. Jelas cikgu. Ada siapa-siapa tak nak tanya soalan? Tak ada. Tak ada. Irdina jelas ke Irdina? Jelas, cikgu. Okey, habis dah. Okey, kita pergi pula kepada soalan yang seterusnya. Kita pergi pula kepada soalan B. Cikgu nak kamu dulu yang buat. Lepas tu cikgu buat, jangan risau. Ingat, habis 7.30, insya-Allah lah habislah kedua-dua soalan ni. Okey, rujuk contoh yang cikgu tunjuk dekat atas tu, rujuk juga formula yang cikgu tunjuk. Cuba buat soalan B.
Cuba buat cikgu bagi masa 3 minit. Siapa-siapa ada soalan nak tanya, tanya je. Okey, bagus. Cikgu tak buat dulu tau sebab cikgu tak tahu jawapan. Okey, 1 minit lagi. Okey, habis sudah masa yang diberikan. Jadi dekat sini cikgu akan selesaikan. Okey. Jadi cikgu akan tunjukkan jalan kerja dia. Jadi untuk siapa-siapa yang baru, ikutlah step daripada cikgu ni sebab cikgu buat satu-satu tau. Okey, kita pergi pula kepada soalan B. Kita pergi kepada soalan B. Okey, buka kurungan dulu. 5 kuasa 1 bila kita buka kurungan 2 darab dengan 1 kita dapat 5 kuasa 2. X pula. X ni kuasa 1. 2 darab dengan 1 kita dapat X kuasa 2. Y pula. Y kuasa 4. 2 darab 4 kita dapat 8. Sampai situ jelas ke semua? Boleh faham? Boleh faham cikgu. Okey. Darab 6 X kuasa 10 Y per dengan 15 X kuasa 4 Y kuasa 6. Okey. Selesaikan satu-satu kalau kamu dah ekstrim barulah cikgu ajar kamu boleh selesai terus. Tapi sekarang ni cikgu assume kamu baru. Jadi cikgu back to basic. Okey. Sekarang selesaikan pula yang atas ni. Tadi nak turun ke bawah kita pakai A M darab N. Yang ke bawah ni kita pakai A M darab A N. Maksudnya 5 kuasa 2 darab dengan 6. Kita tekan kalkulator 5 kuasa 2 darab 6. 5 kuasa 2 darab 6 kamu dapat 150. Tekanlah, kamu dapatlah 150. Kemudian X. X kuasa 2 darab X kuasa 10. Jadi dekat sini kita akan dapat X 2 tolak 10. 2 tambah 10. Jadi dekat sini kita dapat X kuasa 12. Y kuasa 8 darab Y kuasa 1. Jadi dekat sini kita dapat Y 8 tambah 1. Dekat sini kita dapat Y kuasa 9. Jelas ke semua? Boleh faham? Boleh cikgu.
Okey, baik. Boleh cikgu. 15 X kuasa 4 Y kuasa 6. Cikgu nak habiskan. Nak habiskan ni cikgu guna bahagi pula. AM darab sorry. Baru sebut bahagi. AM bahagi A kuasa N. Okey, tengok pula dekat sini. Okey, 150 atas bahagi bawah. 150 bahagi dengan 15. 150 bahagi 15 dapat berapa semua? 10 cikgu. Dapat apa? 10 cikgu. Okey, kita dapat 10. Jadi kita tulislah 10. Okey, kemudian X kuasa 12. X kuasa 12 atas bahagi bawah. X kuasa 12 bahagi X kuasa 4. Jadi dekat sini 12 tolak dengan 4. 12 tolak 4 kita dapat 8. Jadi X kuasa 8 dekat sini. Kita selesaikan satu-satu. Okey, Y ni kuasa 9 atas bahagi bawah. Y kuasa 9 bahagi Y kuasa 6. Maksudnya kita baca Y 9 tolak 6. 9 tolak 6 dapat 3. Y kuasa 3. Ini dia jawapan dia. Jelas ke semua? Boleh faham? Cikgu. Cikgu. Susah ke senang ni? Cikgu nak tanya, susah ke senang? Senang cikgu. Senang je, senang ikut Senang step je. daripada cikgu ni. Cikgu tunjuk satu-satu, cikgu tunjuk satu-satu tu. Okey, last soalan untuk hari ni kita pergi kepada soalan C. Untuk soalan C, cikgu bagi masa 4 minit lama sikit. Okey, jadi daripada penjelasan yang cikgu bagi dekat B, cuba selesaikan soalan C. Ingat kalau ada kurungan, selesaikan kurungan dulu. Tak apa, cuai sekarang tak apa. Senang je kan, Okey, 2 minit lagi. Buat C.
Wow, laju. 1 minit lagi. Okey, jadi habis sudah masa yang diberikan. Okey, jadi inilah soalan kita yang terakhir untuk hari ni. Jadi cikgu harap habis je kelas kita pada hari ni kamu boleh nampak dah penjelasan tentang indeks. Dia senang je, dia senang je. Okey, jadi kita pergi kepada soalan C. Okey, cikgu buat laju sikit boleh ke semua? Boleh cikgu. Boleh Okey, cikgu. tapi cikgu susun lah, tapi cikgu susun. Mula-mula cikgu buka kurungan, buka kurungan pakai formula ni. 24 dikuasa 3 I kuasa 5, dia tak ada apa-apa kan, tak ada kurungan, jadi cikgu salin je balik. Darab ni ada kurungan, 3 kuasa 2. Lepas tu 2 darab 3, kita dapat 6. I 2 darab 4, kita dapat 8. Okey, selesai sampai sini. Okey, habis je sampai sini, kita buka pula belah bawah. Kan ada kurungan belah bawah. Jadi dekat belah bawah, dekat sini ada 1 je. Jadi kita buka je, dia tak ada apa-apa kan kat sini. Jadi kita tulis D kuasa 5, I kuasa 6. Darab yang ni 6 kuasa 3. D ni darablah dengan 3. D kuasa 3, I kuasa 6. Jadi kita selesaikan dalam matematik ni, benda yang nampak kompleks tu sebenarnya senang sahaja. Okey, habis kat sini, kita buat pula yang belah bawah. Cikgu pakai AM darab AN. Maksudnya cikgu selesaikan dulu dia punya pendaraban. Cikgu ambil 24 darab 3 kuasa 2. Selesaikan atas-atas bawah-bawah dulu. Jangan ngada-ngada nak terus gabungkan. 24 darab 3 kuasa 2, kamu dapat 216. Jadi dekat sini kita letaklah 216. D kuasa 3 darab D kuasa 6. Maksudnya 3 tambah 6. Kita dapat D kuasa 9. I kuasa 5, I kuasa 8. Darab kan? 5 tambah 8. Jadi kita dapat I kuasa 13. Akhir sekali, 6. Dan tak ada nombor, jadi kita salin balik 6 kuasa 3. D kuasa 5 darab D kuasa 3. Kita dapat D kuasa 8. I kuasa 6 darab dia jadi tambah. Kita dapat I kuasa 12. Selesai dah, nampak tu. Okey, habis cikgu buat pula bahagi A kuasa M bahagi A kuasa N. Ambil je nombor dulu. 216 bahagi 6 kuasa 3. 216 bahagi 6 kuasa 3, kamu dapat 1. Kemudian di atas bahagi bawah, 9 tolak 3, kamu dapat D kuasa 6. I 13, atas 13, bawah 12, 13 tolak 12, I kuasa 1. Jadi kalau kamu tak nak tulis 1 ni pun tak apa, kamu tulis pun tak apa. Okey, inilah dia punya jawapan. Jelas ke semua untuk kelas kita hari ni? Jelas cikgu. Okey, Okey, sebenarnya bila kamu faham yang ini, walaupun dia ada negatif, dia ada kuasa negatif, ikutlah dia ada kuasa negatif, tapi bendanya sama je. Jadi apa yang cikgu nak, kamu boleh faham 3 konsep ni. Ni konsep yang pertama, kamu boleh dah buat. Ni yang kedua, dah boleh dah buat. Dan ni yang ketiga.
Nampak je serabut soalan tu. Nampak je serabut. Tapi nak selesaikan. Dia macam ni. Kita nak lipat kain kan. Lipat kain. Oh bertimbunnya lah kain ni. Jadi bila kita nak lipat kan. Kalau cikgu lah. Cikgu nak lipat kain. Cikgu buat satu-satu. Cikgu asingkan dulu baju ni. Cikgu cari je baju cikgu. Cikgu selesai je baju cikgu. Okay, maksudnya benda yang serabut tu ada cara dia nak kita mudahkan. Tak kisahlah apa-apa situasi pun. Okey, jelas ke semua sampai sini? Boleh faham? Boleh cikgu. Cikgu. Okey, Okey. Aulia, ada soalan nak tanya? Ada cikgu. Faham ke semua yang cikgu terangkan tiga-tiga soalan tadi? Cikgu. Susah ke senang? Cikgu. Hazim. Kenapa? Faril nak tanya. Ya, Faril. Nak tanya apa Faril? Bukan 5 tambah 3, 8 ke cikgu yang soalan tadi? Yang mana? Saya pun rasa salah tu. 5 tambah 3, mana Final answer 1 DE. 5 tambah 3, 9 tak 8. mana Yang D kuasa 9, D kuasa 8. Oh ni 5 bukan 3 Itu 8 cikgu. Oh okey 8 Cikgu baca 3 tadi. Sorry. Cikgu confuse dengan tulisan cikgu. Oh ni 8 Okey sorry. 9 D kuasa 1 lah. Okey. Sorry. Cikgu confuse. Cikgu nampak macam 3 tengok kat sini sama je. Okey sorry. Okey. Okey ke Faril? Okey cikgu. Okey, sorry Okey, Okay. jadi sampai situ sahajalah kelas kita untuk hari ni. Cikgu dah sampai dah objektif cikgu. Maksudnya kalau kamu tengok balik kamu punya kertas, kamu dapat buat 3 soalan tu, maksudnya cikgu dah capai dah objektif cikgu. Minggu depan cikgu akan ajar yang nak cari X. Nak cari X yang ramai sangat tak tahu nak buat tu kan. Jadi sebelum nak cari X tu kena main yang ni dulu. Tu yang cikgu susun tu. Okey, jadi sampai situ sahaja kelas petang ni. Jadi selamat malam, selamat berehat dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Terima kasih cikgu. Okey, sama-sama. Terima kasih cikgu. Okey.